mission daripada korang. Alright, let's go. Bismillah. So bila mana kita nak membincangkan berkaitan dengan kehidupan kita as a Muslim, kita telah melalui beberapa fasa kehidupan. Kita dah masuk tadika, kita dah masuk sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah melalui SPM, ada yang macam tengah menunggu-nunggu, ya Allah habislah SPM cepat-cepat. Itu adalah Mio dan juga Faris. Tapi Betul. tapi nak ceritanya kita telah melalui beberapa fasa dalam kehidupan. Dan berkaitan dengan kehidupan ni dan kehadapan. Dan kehadapan ni kita akan melalui fasa, kita akan bekerja, kita akan masuk universiti, Mio, Faris, kita akan masuk kehidupan kita berkahwin, bekerja dan yalah kita akan tua dan sebagainya. So kita masing-masing ada definisi setiap fasa tu ikut kita lah. Okay, time degree nanti aku impikan aku dapat fly ke Rusia nak sambung jadi engineer. Oh, sorry Faris. Kita ada satu cita-cita, mungkin kita nak habis degree, habis asasi ni aku nak ambil degree sekian-sekian. Nanti aku dah habis universiti ni, aku dah ada 10 ijazah sekian-sekian, aku nak sambung. We have our own definition and our own plan in life. But Allah has his own definition of life. So sebelum kita nak merancang kehidupan kita, apa kata kita lihat dulu apa perancangan Allah dalam kehidupan kita. Apa benda kau tengah cakap ni? Apa kata kita buka Quran? Alright. So kita buka surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57. Alright. Surah yang ke-57 ayat yang ke-20. Semua orang okey lagi ke? Bagian kalau ada nak makan-makan, saya sendiri ada air. Biskut pun habis. So ayat 20 Ayat 20. Siapa lagi nak ambil nama I'lamu. Yep, I'lamu tu. So nak minta Luqman Zaki. Ada ke? Ya saya. Okay. Okay. Mute balik Luqman. Dia macam dengar double suara. So dia cuba tutup suara dekat satu device lain tu. Kurangkan volume dia. Sebab ayat dia berapa? Ayat 20. Ayat 20. Yes, boleh bacakan Arab, kemudian Shazam. Bukan, Shazam bacakan terjemahan. Okay. Alright. Silakan Luqman. Buka surat 540. 540. 540. Ayat tu. Baca yang Arabic punya teks. Boleh ke Luqman? Okey, jap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu. Bukan. Ayat atas dia. I'lamu annamal hayatud dunya. I'lamu. A'lamu tu. I'lamu. Ya'lamu. I'lamu. Boleh ke? Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi. Okay. Kamasali oisin jabal kuffara nabatuhu summa yahiji fatarahu musfarun summa yakunu hutama Wafi
Wafil وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul Azim. Thank you Luqman. Terjemahannya silakan Syazan. Macam mana sebut nama sorry. Syazan Syazan. Alright Syazan. Okay, dengar. Dengar jelas. Okay. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Thank you Syazan. Thank you. Jazakumullah khair. Ayat ini dalam satu ayat Allah telah merumuskan satu pusingan kehidupan bagi seorang manusia. Bagi siapa yang belajar Arab, help me yang ambil tahfiz mungkin belajar Arab. Mio Faris jangan rasa diri bukan Arab belajar Arab dulu kan. I'lamu, the word i'lamu. I'lamu tadi Luqman baca a'lamu. Sebenarnya tu i'lamu bacaan ni. I'lamu fi'il apa? Fi'ama. Thank you Daniel. Wise baru nak buka mic aku tahu jawapan ni tapi ada orang jawab awal. Okey, i'lamu adalah fi'il amar. Fi'il amar tu apa Wise? Baru jawab. Wise perform sikit. Nama suruhan. Thank you. Dia adalah suruhan. As if dan suruhan dia apa? Suruhan dia ketahuilah. Allah perintahkan kita untuk kena tahu benda ni. Satu benda yang sangat besar ni. Kalau kau tak tahu bodoh lah kau. Macam tu lah. Satu perintah untuk Allah nak emphasizekan korang kena tahu benda ni. Rugi serugi-ruginya kalau korang tak tahu. So Allah mulakan dengan fi'il amr. I'lamu. Annama. Annama tu apa benda pula kalau ikut terjemahan? Help me please. Kalau bahasa Arab. Annama. Takkid, penegasan. Thank you. Sekejap saya share screen. Takkid. Dalam bahasa Arab bunyi dia takkid. Dalam bahasa Melayu ni maksudnya adalah penegasan. Dia berasal daripada perkataan alamak, mana mouse aku hilang. Okey. Okey, jom kita tengok jap. Annama. The word annama. Ini sedikit Arab kita belajar sama siapa yang bukan Arab sebab saya sendiri bukan background Arab tapi kita kena tahu ni sebab ini bahasa Quran. Ini bahasa petunjuk kita. Dia ada dua perkataan. Yang pertama adalah inna. Dan yang kedua adalah ma. Ma. Inna ni maksudnya adalah sesungguhnya. Ini dah takkid. Dan ma ni adalah tidak lain tidak bukan. Penegasan. Ma nafi. Tidak lain tidak bukan. Ma So, bila tidak ada. Okay. Tak. Daniel. Tengok tu ma. Oh, alright, sorry. Sorry lah tulisan cacing. Sorry. Betul dah. Okay, alright. So my point here is Allah nak kita tahu. Ya'lamu annamal hayah. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain tidak bukan. So Allah is trying to summarize kehidupan dalam satu ayat ni dan Allah kata kehidupan ni dia tak kelari daripada beberapa perkara ni. Alright? Jom kita tengok sama-sama apa yang Allah nak cuba describekan berkaitan dengan kehidupan kita. Okay, kalau kita baca ayat terjemahan dia Allah ada ceritakan beberapa fasa kehidupan. Korang boleh teka tak apakah fasa-fasa tu? Fasa pertama, kalau ikut terjemahan,
Bila mana Allah kata ketahuilah semuanya kehidupan dunia itu, yang pertama dan apa? Please call it out. Suara. Permainan dan senda gurau. Alright, that's the first one. Permainan. Allah. Permainan dan senda gurauan. Actually permainan je. Permainan. Yang kedua baru senda gurauan. Alright. Ada lagi lepas tu? Cuba tengok terjemahan. Perhiasan. Alright, thank you. Perhiasan. Kemudian, Kekayaan. thank you. Kekayaan. Lagi? Anak Anak keturunan. Berlumba kan? Berlumba dengan? Anak keturunan. Oh, okay. Berlumba, anak keturunan. Alright. Dan cantiknya dalam ayat ni Allah Subhanahu Taala susun tu from 1 to 5 dalam bentuk cycle. The first one, bila mana kita lahir, kita akan melalui fasa permainan. Everything is a game for us. Nampak tiang, orang nampak tu tiang elektrik, kita nampak benda tu kita nak panjat. Kita nampak orang besar nampak tu pokok nak tumbang kan, kita nampak benda tu nak kena panjat. Bila mana kita pergi dekat satu tempat, orang nampak tempat tu tempat lah, tapi kita nampak benda tu taman permainan. Kan? Nak main je kerja kita kan. Itu waktu fasa awal, budak-budak kan. Dan permainan. Bila mana kita dah besar sikit, kita akan tengok dunia ini adalah dunia senda gurauan. Ini mungkin fasa-fasa kita dekat sekolah menengah dulu. Panggil member-member kita dengan panggilan macam-macam dekat asrama. Siapa dekat asrama kat sini mungkin memahami perasaannya. Mio, apa nama dekat asrama? Ada nama Mio? Tak ada, okey. Mio. Oh, okay. Faris ada Faris? Orang panggil Depok. Hah? Depok biar lawak kampus tu. Oh. Aku ingat kotak. Aku ingat kotak ni. Tak, itu dulu. Oh, Okay, dulu. baik. Kenapa aku gelak? Sorry. Astaghfirullahaladzim. Tak apa, dia biasa. Dia biasa dah. Tak boleh benda tu tak boleh. Faris, jangan Faris. Jangan sini. Okay, bye. Tukar topik. So nak ceritanya, saja nak bawa naik topik ni sebab memang dekat time dunia kita remaja, ini yang kita buat dekat sekolah. Kita panggil nama dengan nama bapa. Kalau zaman saya dulu, panggil dengan nama bapa member kita kan. Kesian gila, ada seorang member saya dulu, nama ayah dia Syukri. So member bukan panggil dia Syukri, dia panggil Coki. Macam nak dekat, so panggil Coki. So pernah sampai satu masa dia macam besar, dia macam stress sangat member panggil dia pun nangis. Lepas tu saya pun nangis juga. Lepas tu dia pelik, apa hal kau nangis? Bukan kau yang kena hina. Aku macam betul juga. Tapi tak, budak-budak lah tuan-tuan. Soalnya katanya itu fasa kita suka bergurau senda dengan member-member kita. Mungkin korang pun dalam fasa ni sekarang juga kan. Masih ada perasaan semua benda adalah benda kita nak buat gurau dengan member kita kan. Dan kemudian kita melalui fasa yang kita namakan sebagai perhiasan. Perhiasan ni adalah fasa di mana kita suka pakaian kita akan jaga. Saya suka bagi analogi macam mana tau, bagi perhiasan ni. Kalau korang dulu nak tanya soalan. Dulu waktu korang mungkin sekolah rendah mak ayah korang ajak pergi kenduri. Kita orang pun cakap, okay, kenduri. Pakai seluar track, jersey Manchester United, let's go. Slipper. Lepas tu mak ayah korang tahan, weh kau nak pergi mana pakai macam ni kenduri kan. Kita pun cakap apa? Lah, apa masalahnya? Baju juga kan, seluar juga kan. Tapi korang dalam fasa umur korang sama kan, dia sekarang umur 20 kan, mungkin kan. Korang nak pergi kuliah pun tak macam tu wak. Sebab apa? Kita dah mula titik beratkan tentang perhiasan kita kan. Kita dah mula titik beratkan kita nak pakai apa, kita nak look smart lah. Handphone pun kalau boleh tak nak handphone satu Malaysia, nak iPhone 12 contoh macam tu kan. Kita nak suka perhiasan. Alright. Kemudian kita dalam fasa kekayaan. Kita nak tengok siapa gaji lagi tinggi. Oh, jadi engineer ke jadi
Medik kalau aku nak kaya cepat. Berlumba-lumba ke arah kekayaan. Tak cukup member kaya lagi. Kita nak kaya lagi daripada member kita. Kita berlumba-lumba ke arah tu. Dan akhir sekali bila mana kita berkahwin, kita akan berlumba ke arah anak-anak. Kalau korang pernah dengar conversation mak ayah korang dengan member-member diorang, ada anak berapa? 5. Uyo. Anak kau berapa? 1 je. Situ kan. Mungkin Arif akan lalui lah benda tu. Weh, okay bye. Tapi nak katanya, itu adalah fasa dalam kehidupan. Dan akhirnya anak tu dia akan melalui fasa yang sama. Alright? Dan sebenarnya fasa-fasa kehidupan ni kalau nak lebih dekat lah kan. Kalau nak cerita dengan lebih dekat, sekejap saya tunjuk satu slide. Tak tunjuk pun slide-slide. Ada je slide ni tapi tak pernah tunjuk. Waktu kita dilahirkan, kita masuk tadika. Kita dibesarkan, kita dididik, kita ada member, kita buat gurau. Punya habis tadika, kita pun gerak daripada tadika, pakai comel-comel macam graduasi. Mesti semua orang ada kat rumah kan, tampal kat mana-mana kan. Kita masuk sekolah rendah. Dalam sekolah rendah, semua orang akan menghadapi satu ujian yang besar lah, UPSR. UPSR. Benda tu time tu cikgu-cikgu semua cakap apa? Oh, kalau siapa tak skor UPSR ni, tak ada masa depan korang ni. Kita pun jadi gelabah. Oh, tak ada gelabah mana. Kita tak matang, kita tak faham benda lagi kan. Buat je lah kan. Okay, kita pun lepas UPSR. Kita masuk sekolah. Sekolah menengah. Sekolah menengah, kalau 6 tahun kita nak prepare untuk UPSR okey lagi. Tapi time PT3, ya Allah 3 tahun nak kena siapkan diri. Kita pun kerah-kerah, tak tidur malam mungkin. Pergi tuition situ sini dan sebagainya. Ambil PT3. Kemudian SPM 2 tahun nak siapkan diri. Lagi mencabar. Lepas tu kita pun kerahkan lagi tenaga kita. End up kita pun jawab. Masuk matrix, asasi setahun pula. Dan in the end kita akan lalui benda yang sama dekat universiti. Kemudian kerja pun ada tension dia sendiri. Ada KPI untuk kita kena penuhi dan sebagainya. Kahwin dan akhirnya kita dilahirkan. Okay, so what? Kenapa dengan benda ni? Kenapa dengan kitaran hidup ni? Apa masalah dia? Memang semua orang akan hadapi. Ada salah ke ni? Berdosa ke melalui semua benda ni? Jom kita tengok ayat. Selepas bila mana Allah SWT cerita semua ni. Apa terjemahan dia? Boleh tak seorang bacakan balik? Seperti, dia bermula dengan seperti. Siapa boleh bacakan boleh nak minta U200 1023 student. Siapa tak dapat nama lagi? Ada ke? Ada Syafi'i. Nama siapa? Syafi'i boleh bacakan part terjemahan ayat 20 tu, bermula dengan seperti. Sekejap. Jumpa tak? Muka surat berapa tadi? Oh wow, 540. Tadi bagi tandas. Sorry. Oh okey, tak ada masalah. Okay. Ayat 20. Mula dengan bermula dengan seperti hujan yang tanam-tanamannya. Dia macam tengah-tengah ayat sikit. Jumpa? Oh, yang tengah-tengah bukan. Yes. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumi para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Oh, subhanallah. Thank you Syafi'i. Allah kata akhir sekali wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah satu kesenangan yang palsu. So Allah bagi satu perumpamaan, sangat deep perumpamaan ni. Allah kata perumpamaan dia adalah seperti seorang petani. Okay, so sekarang I want you guys to imagine yourself as a farmer. Sebagai seorang petani. So far korang okay ke? Boleh keep up ke? So far? Perlu rehat ke? Okey je, okey. Okay lain? Yang lain? Okey. Alright. Okay, so sekarang ni Allah macam nak gabungkan tau. Ada dua perkara. Kita dah tahu bahawa okay, Allah nak cerita bahawa kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan kita akan lalui 5 proses ni. Okay, so what dengan kehidupan ni? Is it good? Is it bad? Ada apa dengan kehidupan ni? So Allah bagi perumpamaan. Seperti seorang petani.
seorang petani, korang sebagai seorang petani, apa kerja korang? Bertanam. Exactly, kita akan bertanam. Kita akan tanam. Apa agak-agaknya sepanjang proses tanam tu, usaha yang paling banyak yang korang akan kerahkan. Apa yang agak-agaknya paling susah? Hadap dengan tanah. Hadap tanah, okey. Apa kerja-kerja yang kena hadap tanah tu? Menggembur. Menggembur tanah lagi. Yang paling basic apa? Kalau kita nak pokok tu tumbuh, tanaman tu tumbuh. Kena? Baca. Kena baja, okey, selain baja. Apa je? Siram. Kena siram. Kena siram. Siram. Hari-hari. Kena baca yang tak menjawab dan lambat menjawab ni mungkin kurang kot bertani Macam mana? Okey, tak apa. Saya nak kata je, air kan? Air tu lah yang kita kena siram dekat, itu makan masa yang paling lama kan. Tapi kalau hujan turun, kita sebagai petani apa agak-agak perasaan kita? Suka, settle. Dan mana yang lebih efficient, efektif? Kita siram ke hujan turun? Hujan turun. So nak katanya, hasil daripada usaha petani nak buat ni, tanaman dia bukan usaha yang sikit-sikit je, tapi usaha yang the maximum. Sebab apa? Hujan yang akan bantu buah tu tumbuh. Okay, so bila mana tumbuh tanaman tu, apa yang berlaku? Tanaman itu menjadi tanamannya mengkagumkan para petani. Buah tu pun ada merah segar, korang boleh bayangkan tak? Nampak buah-buah yang segar, merah, contohnya buah apple ke, buah pisang kuning, memang pekat-pekat kuning, rambutan tu merah, betul-betul merah tu kalau korang pernah tengok tu kan. Sebab setelah hasil demi hasil, hari demi hari, pergi siram, pergi baja, pergi buang serangga perosak dan sebagainya, in the end nampak buah tu. Dan benda tu mengkagumkan petani tu. Tapi setelah tu, bila dah kagum, apa yang berlaku? Bila buah tu dah ada, apa yang berlaku? Kalau ikut ayat tu, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Bila mana buah dah dipetik, kemudian pokok tu menjadi layu, kuning dan akhirnya hancur. Kemudian petani tu ulang balik tak kerja dia? Ke dah habis dah? Macam tu je. Ulang. Dia akan ulang melakukan proses yang sama dan akhirnya adanya buah, kutip buah, kagum, wah bestnya. Lepas tu dia ulang sebab akhirnya tanaman tu mati dan proses tu berulang dan berulang. Apa signifikan Allah cerita ayat ini dengan kehidupan tadi? Apa yang korang boleh relate? Apa reflection korang? Apa tadabbur korang? Mempunyai cycle. Alright, itu one point, betul, good. Dia ada cycle, macam kita ada cycle kehidupan manusia. Petani pun dia melalui cycle kehidupan yang yalah, kita tanam, kutip buah, tuai, hancur, tanam balik. That's one part, tapi ada benda yang lagi deeper daripada benda tu. Siapa dapat detect? Saya. Sila. Kiranya satu metafora yang kalau kita perhatikan sebenarnya apply kat dunia sekarang juga. Nantinya apa perumpamaan yang Allah bagi ni, sebenarnya kalau kita lihat ada juga golongan manusia macam ni. Mereka bangun pagi, pergi kerja, kemudian balik, esok bangun pagi, pergi kerja, makan, tidur, balik. Lepas tu ulang benda sama. Alright. Dan ada. Menarik, thank you Wais. Wais tadi mention ada segelintir manusia. Tapi Al-Quran ni diturunkan bukan untuk kita nak tengok perangai orang tau. Tapi Al-Quran untuk kita tengok perangai diri kita. Tengok kehidupan diri kita. That's the first thing. So how kita nak relatekan ayat ni dengan situasi diri kita. Sebagai seorang student di Uni 10, sebagai seorang student yang tengah bereput kat rumah tunggu SPM bila, macam mana kita nak tengok ayat ni kena dengan diri kita. Tadi saya ada tunjuk satu kitaran manusia. Alright. Saya terus cut to the chase lah sebab kita kekurangan masa. Alright, let's go. Okay, betul lah ni. Ada soalan ke? Daniel okay? Tak ada. Okay. Alright.
So basically, kalau boleh saya bagi analogi time UPSR, kita sebagai seorang student dengan seorang petani, hasil seorang petani dia nak buah. Hasil seorang student yang time tu baru darjah 3 nak hadapi UPSR darjah 6, hasil dia apa yang dia nak time tu? Kita nak time tu? Tulisan cemerlang. Wah, saya cemerlang. 5A lah. Kalau saya 5, korang berapa 6A. Zaman korang 6 Apa? Oh, tua dah aku. Okay. Dah 6A. Alright. So apa yang berlaku? Kita pun tuai, kita pun usaha. Macam seorang petani yang berusaha kan. Lepas tu buah tu pun ada. Kan? Usaha kita, ingat bukan usaha biasa-biasa tau. Bukan biasa-biasa. Tapi usaha macam hujan yang kita buat gila-gila tu. End up, kita dapat 6A. Kemudian kita pun gembira kan. Seperti mana seorang petani tadi gembira dapat tengok buah hasil dia. Habis UPSR, kita masuk form 1. Kita nampak benda yang kat depan adanya PT3. Usaha PT3 sampai. Tapi korang time form 3 dah, korang nak hadapi PT3. Ada tak korang sembang dengan member korang time form 3 kan? Nak dekat PT3 Kau tanya member sebelah korang, kau UPSR tu berapa A Wah, aku 3 je. Kau 3A, aku 5 doh. Ada tak korang sembang macam tu dengan member bila mana nak dekat PT3 macam tu? Dah tak pandang lah benda. Dia tak pandang dah Kan ada lagi. Dia ada cerita benda tu. Bangga lagi dengan buah yang lepas. Bangga lagi dengan PSR lepas. Tak ada. Tak ada. Let bygone be bygone. Dah basi. Ada basi. Dah basi seperti mana apa yang dah hancur tadi? Seperti buah yang sudah kuning dan sudah hancur. Kemudian kita dah nampak usaha baru. Kita nak tanam buah baru. Buah baru tu dah kita nak petik tu PT3 pula. Settle PT3. SPM, makhluk SPM pula datang. Ya Allah, subhanallah. Kemain kita. Okay, Faris dengan Mio lah paling rasuk sekarang. Tak nak, apa buah dia macam tak keluar-keluar Faris Lambat pula dia nak keluar Aduh hai. So kita pun usaha, kita sabar Faris, sabar. Oh dia lambat kok keluar hasil tu, dia sabar, dia terus usaha sampailah buah tu keluar. Result SPM kita dapat. Kemudian SPM pun dah berlangsung. Nak tanyalah dekat abang-abang Unit 10 yang asasi sekarang kan. Korang akan nak hadapi mid-sem tadi korang cakap kan. Sekarang ni korang ada sembang lagi tak dengan member-member korang? Dulu kau SPM berapa A Macam mana? Wise ada wise? Tak sembang lah. Tak ada. Wise tak ada Syafiq ada? Ada lagi? Itu kawan saya. Dia tak boleh nak move on tu. Minta dia istighfar sikit yang tak nak move on tu. Alright. Luqman macam mana Luqman? Ada sembang lagi tak pasal SPM sekarang? Second year kan? Ataupun third year. Tapi kalau kita renung balik, ingat tak waktu awal-awal dulu kita nak ambil SPM, benda tu benda yang besar dalam kehidupan kita. Besar. Kan? Besar. Cuak gila nak ambil result kan. Kalau ingat dulu nak ambil Macam nak kiamat. macam tu lah perasaan dia. Ada cerita siapa lah, ada member seorang ni, dia student harapan sekolah lah. Ni bukan nak buat stress kat Faris dengan Mio Dia harapan sekolah. So orang semua expect dia dapat straight A. Sekali dia tak dapat straight A. Biasa result dapat pagi kan. Dia daripada pagi sampailah malam tu dia tak balik rumah sebab takut mak ayah dia marah sebab dia tak dapat straight A. So nak katanya kita semua ada pengalaman tu. Kita dapat result, kita ada expectation, tak dapat, ada yang dapat. And then kita move on je, Dan sekarang ni korang nak fokus pasal asasi. Dan agak-agaknya lah yang member-member dekat asasi ni korang rasa perasaan yang sama ke akan berulang ataupun dia asasi ni lain, dia memang mantap je lah. Ataupun kita akan melalui proses yang sama. Nampak usaha kita tuai, kita cuba nak tanam, kita baja, kita siram, dapat buah dan buah tu akan kekal ke?
Tak kekal. Tak kekal. Tak kekal. Dan end up benda tu akan jadi kuning dan juga hancur. Dan mungkin Abang Arif boleh cerita dan saya mungkin boleh cerita juga untuk peringkat degree, benda yang sama jugalah yang korang akan lalui. Tekanan kena buat FYP, tekanan dalam 4 semester korang nak kena, 4 bulan korang kena jawab exam. Oh, lagi stres. Lagi banyak usaha kita nak cuba siram kita punya tanaman kita untuk dapatkan hasil yang paling mantap. Tapi end up bila mana korang dapat degree, korang jumpa dengan majikan, korang masuk interview, korang serahkan inilah sijil yang saya dah kerahkan sepanjang 3 tahun dengan penuh keringat, penuh masa. Majikan korang akan tengok sijil tu 3 saat, okay, tutup. What can you do for our company? Cuba bayangkan usaha korang yang mungkin bermula daripada UPSR, PT3, SPM, asasi, degree, semua itu digabungkan, semua masa, tenaga, semua tu hanyalah untuk satu titik pertemuan bila mana korang masuk interview dan akhirnya majikan korang akan tengok nilai besarnya hanyalah dengan 3 saat. Kalau kita nak put into perspective lah kan, is that worth it? Is that worth it? So Allah Subhanahu Wa Taala nak kita lihat pada satu perspektif yang lebih besar. Sekiranya korang dekat Unit 10 sekarang, sekiranya korang yang masih tengah belajar, yelah semua tengah belajar lah kan, korang masuk Unit 10, korang hadapi SPM ni adalah semata-mata untuk satu pertemuan dengan majikan. One day aku nak bagi tahu aku dah ada sijil ini dan ini. One day aku dah bagi tahu aku dah grad daripada Unit 10, aku dah grad daripada overseas. Wow. Dan in the end majikan akan tengok benda tu dalam beberapa saat dan terus tanya, apa lagi usaha yang kau boleh buat untuk hasilkan buah-buah yang lagi cantik? And end up you will go through the same cycle dalam fasa kerja. Is that worth your time, your efforts? Ada benda yang lagi besar. Allah SWT nak bawa kita ada satu perkara yang lebih besar. Sebab tu ayat tu belum habis. Iaitu apa? Allah kata di akhirat kelak ada azab yang keras bagi pendusta dan ampunan Allah bagi mereka yang beriman, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sekiranya guys, kita rasa kehidupan kita sekarang ini dan ke hadapan adalah semata-mata kita nak tuai hasil buah tu yang akhirnya akan jadi kuning, akan jadi hancur, Allah awal-awal lagi dah bagi tahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan ini, cycle ini hanyalah satu kehidupan yang kesenangan yang palsu. Right in the face. Seolah-olahnya, cuba bayangkan guys, bayangkan benda ni lah. Korang dah usaha gila-gila kan. Usaha dalam semua tahap peringkat yang korang ada, setiap teluh titis peluh yang korang ada, duit yang korang ada, masa yang korang ada. Cuba bayangkan kalau kita tak jumpa ayat ni. Cuba bayangkan kita tak faham ayat ni. Pada hari kiamat kelak, Allah kata apa? Kalau ini yang kau taburkan masa korang dekat universiti, kat Unit 10, untuk akhirnya melalui proses-proses ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini semua kesenangan yang palsu. Seolah-olahnya Allah tepek F dekat kita kan. Faham ke? Oh, payah nak jawab kan. Itu saya bagi tahu tadi. Kadang-kadang apa yang saya nak cuba bagi tahu, ada bagi tahu dah amaran tadi, jangan cakap I didn't warn you. I did warn you. Yang bahawa bila mana kita tengok lensa Quran, the Quranic lens, kita akan tengok kehidupan kita dalam, ush, kenapa aku tak pernah rasa macam ni sebelum ni? Kenapa tak tahu benda ni? Boleh tanya tak kalau macam geng-geng yang mungkin tahfiz, korang pernah hafal tak ayat ni? Dah hafal ke surah ni? Siapa yang dah? Surah Al-Hadid. Dah, Alhamdulillah. Mantap. Dah. Fawaz dah, thank you. Uwais pun dah, thank you. Korang pernah terlintas tak maksud dia macam ni sekali? Pernah perhati sedalam ni lah. Fawaz?
ada baca sikit tapi tak Masya macam Allah. Masya Allah. Alright. So pesanan tulus ikhlas daripada senior, just for this part, yang guys yang dalam tengah menghafal Quran, keep it up. Tapi selalulah bersama dengan circle ni, circle yang nak ajak korang untuk just faham Quran. Lihat, give value, datangkan nilai di dalam penghafalan yang korang sedang hafal ni. Bila mana adanya value dalam hafalan korang ni, memang best. Tahajud korang akan jadi macam ni. Korang akan betul-betul appreciate apa yang korang baca dalam solat korang. Bukan sekadar korang akan dalam bila nak solat ingat kat sini, lepas ni ayat macam mana, bunyi ni macam mana, baris ni macam mana. Tapi solat korang akan datang dari sini. Hati korang. Korang nampak tak? Ke korang nampak slide sekarang? Patutlah korang nampak slide. Dia akan tengok, dia nampak kat sini. Nampak kat hati. So guys, my sincere advice to you guys, yang sama ada tengah menghafal Quran ataupun tidak, cari circle yang boleh ajak sama-sama kita kekal dengan lensa Quran. Syazan memang dia jadi macam Shazam dia berpecah jadi 5 tiba-tiba jadi 3 je lah. Assalamualaikum. Okay, boleh ke ambil nasihat tu? Boleh terima ke? Alright, so kita proceed. So second benda yang saya nak share dalam masa ni ialah kita, bila mana kita nak jadi seorang Muslim, yang first kita tak boleh nak tengok macam mana orang lain menjadi Muslim. Kita kena tengok daripada Quran. That's the first thing. Second thing, daripada ayat ni apa yang kita boleh belajar? Kehidupan kita menjadi seorang Muslim, kehidupan korang lah kat Uni 10, kehidupan korang yang tengah menunggu mereput untuk SPM ni, that is not your final destination. Itu bukanlah hanya benda itu sahaja yang kita akan lalui dan korang kena fokuskan. Ada benda lebih besar. Dan sekiranya kita tak ada kefahaman ini dan kita kerahkan segala jiwa dan raga kita untuk kita nak tuaikan hasil buah SPM, asasi, degree tu, benda semua tu akan pergi dan dia akan pergi macam tu je lah. Macam kita merasakan SPM dulu satu benda yang besar and then in the end benda tu dia akan pergi. There is something bigger in our life that we must do and we must carry. Benda ni sangat penting. Please take note. Berapa ramai in the end dekat university yang habis kuliah, habis je kelas pengajian, habis je assignment, dia dah tak buat apa lah. Dia rasa macam kehidupan dia, okay, I'm free now. Aku dah boleh buat, tengok, malam ni BPH jadi tak benda tu Ke batal Tak tahu. Batal buat? Tapi tanya korang, I really respect you guys. Jadi Ya Arif tu tepi tu tengah tengok BPH sambil tengok di sini Okay, aku orang. Tapi tu huge respect to you guys lah. Korang diberi banyak pilihan nak buat apa malam ni. Banyak sangat pilihan. Korang boleh mungkin nak melayan malam Jumaat kot, tengok movie lah kot, macam-macam ada kan. Korang boleh buat macam-macam. But you guys decided to be here. Bukan here dekat sini lah, kat tepi saya. Tapi benda ni, apa benda ni? Again, moga Allah SWT menggajari usaha-usaha korang, masa-masa korang. Dan moga-moga dengan sesi yang korang lalui ini, it will change your life as it did to mine. Pengisian yang korang lalui ini, saya pernah lalui dulu. Dan sejujurnya bila mana saya dapat pengisian ni, ini antara perkara yang saya banyak sangat berkira sebab dulu saya ada satu tawaran lepas habis SPM, dapat tawaran pergi fly ke US engineering. And bila dengar pengisian ni, dia berfikir banyak kali nak fly ke tak nak. End up saya tak fly. Sebab ada benda message yang sangat besar dalam pengisian ni yang membuatkan saya fikir, selama ini sebelum saya dapat pengisian ni, saya fikir yang perkara yang terbesar lah. Kalau macam Faris dengan Mio mungkin faham kot, kita orang dulu satu sekolah sama, SMK Jalan 4. SMK Jalan 4 ni dia kira macam elite lah, elite school, budak-budak pijak pandai, bla 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 macam tu So lagi-lagi bila mana saya jadi ketua pengawas, dia punya urge untuk kalau kau tak dapat straight A malu kau dah lah ketua pelajar, macam tu lah. So semua orang put the standards really high. Okay, kau kena fly ni.
kita nak fly US, kita nak fly UK, New Zealand dan sebagainya. Benda tu menjadi matlamat yang paling besar, cita-cita yang paling terbesar lah. End up, yelah dapat tawaran tu Alhamdulillah, tapi Allah uji lah, Allah uji apa yang kau nak buat lepas ni, bila mana kau dah faham pengisian ni. Alhamdulillah dengan bantuan rakan-rakan Arif Najmi. Dia Arif Najmi, Abang Arif ni antara kawan yang paling awal dalam perkenalan saya dengan apa yang korang sedang lalui ni lah. Tapi dia kahwin dulu, Chase. Tapi tak apa. Chase tiba-tiba. Alright. Doakan saya. Amin. Gurau je. Saja cerita-cerita selingan sebelum kita nak masuk topik yang seterusnya. So, second thing tadi. Please put into your mind yang kehidupan korang kat university sekarang is not only for you to guys to learn, masuk kuliah, habis online session, then you are free to do anything. Dia ada benda lebih besar. Ingat, tolong ingat, kalau korang masuk dekat Unitin hanya semata-mata nak dapat sijil, that is not the thing. Sebab ayat Quran tu sebut tadi, kalaulah kita nampakkan sijil, degree tu adalah benda yang paling besar, end up benda tu akan come and go. Maksudnya dia akan datang dan dia akan pergi. Dan akhirnya ada benda yang baru. Di sebalik semua urutan kehidupan kita, kitaran ini yang kalau dalam modul dinamakan sebagai kitaran bodoh. Kalau ada keluar dalam kahur esok, kitaran bodoh, inilah maksud dia. Okay, bagi soalan bocor. Okay guys? Tolong ucap terima kasih kalau ada keluar. Okay, bye. So apa yang berlaku? Yes, ada benda lebih besar daripada kitaran bodoh ni. Apakah perkara yang lebih besar tu? Jom kita tengok slide ni. Okay, ini masuk untuk kita bincang, bukan masuk untuk kita saya nak membebel. Sekejap macam nak share screen. Share screen. Your entire screen. Screen tu. Okay. So sepatutnya ini dulu. Nak keluar kitaran tak? Biasa kalau dalam kalau offline kalau offline, okay. Bila dah cerita nak kitaran bodoh tu, semua orang dah muka macam senyap, muka dah macam apa gunanya aku kat sini. So biasanya saya akan bawa keluar slide ni. Nak keluar kitaran tak? So semua orang macam okay, nak. Lepas tu datanglah zikir ni. Korang boleh dengar tak? Oh, tenang gila. Boleh dengar? Tak dengar? Tak. Okay, bye. Tak dengar. Okay, tak apalah, move on. Okay, siapa diri kita? So ini part yang saya nak sama-sama kita fikirkan. Bila mana kita kata kita ni sebagai seorang Muslim, dia ada relation dengan tadi So kita sebagai seorang student, kita sebagai seorang Muslim jugalah. So before that, bila mana kita cerita berkaitan dengan pemuda Muslim and all, tajuk kita tu, apa itu Muslim? Dan macam mana kita nak jawab soalan ni dengan cara yang mudah? Anda ni beragama Islam atau Islam? Your opinion, please. Aduh, letih lah aku. Tolong, siapa-siapa? Sambung. Adakah anda beragama Islam atau Islam? Apa beza dua tu? Yeah. Excuse me, apa? Siapa tadi yang nak respon tak perasan lah. Hello. Line clear ke? Okay, Faris, go. Yeah. Oh, dah malam Kak Faris? Baru perasan. Itulah. Baru maghrib. Maghrib. Alright, macam mana Faris? Rasa yang beragama Islam tu kan, dia more kan, dia tulis agama kat depan tu kan. So more kepada aktiviti ibadah. More kepada bila solat tu, oh Islam. Islam ajar solat, puasa, bayar zakat, buat haji. Alright. Tapi kalau yang atau Islam tu, kalau Islam tu merujuk kepada keseluruhan, Islam keseluruhannya, Islam bol. Macam tu lebih kurang saya rasa lah. Maksudnya dalam setiap kehidupan kita ni, kita adaptkan cara kehidupan Islam. Okay, bukannya dalam kita beragama je. Oh, alright. Okay, kat situ ada point. Okay, thank you. Faris, kat situ ada point. Maksudnya Islam, beragama Islam maksudnya bukan pada aktiviti tertentu saja, tapi keseluruhan aspek kehidupan. Betul lah macam tu lebih kurang Faris kan? Hello?
You got. Alright. Tapi part yang nak kita tengok sama-sama yang beza antara point ialah anda beragama Islam ataupun agama Islam adalah bahagian apa? Huruf tu kan. Islam tu I besar dengan I kecil tu kan. Alright. So apa beza Islam I besar dengan I kecil? Pening dah ya Allah. Benda abang ni dia ajar aku macam budak darjah 1 pula tanya I kecil I besar. Yang terkejut ramai tak ada jawab. Okeylah. Mudahlah sikit. Bagi contoh yang mudah. Apa beza dua ni? Nama. Alright. Yang Nama kedua dah. tu? Alright. Nama perlu. Alright. Saya Larry, alright. I'm Larry. Dan saya lari. Alright. So, satu yang kita namakan sebagai kata Allah, tak naklah jadi macam kelas bahasa Melayu kan, tapi kata nama, lagi satu adalah kata kerja ya adik-adik sekalian. Geram aku. Okay, so adanya kata kerja dan adanya kata nama. So back to the question nombor 1 tu. Anda ni beragama Islam atau agama Islam? Macam mana? Sepatutnya belah kanan lah. Belah kanan. Yakin Syahir? Syahir senyap lah Syahir. Orang lain lah bagi. Alright. Yes. Syafi'i, macam mana Syafi'i? Wise? Mio macam nak bagi pendapat ni Mio. Ya, saya setuju. Mio macam nak bagi pendapat. Tak nampak pun dah ni Boleh macam tu? Budak katanya chemistry tinggi. Okay, bye. Macam mana Syarif? Syarif ada Syarif? Okay, bye. Syazan? Ada. Macam mana apa pendapat? Mana satu? Beragama Islam lah. Okay, kalau sebut tu memang dua-dua beragama Islam kan, tapi belah mana? Air kecil ke air besar? Air besar. Air besar, okay. Kenapa air besar? So Islam ni adalah kata nama lah. Kalau maksudnya, Islam ni dia kata nama khas, okay. Dia bukanlah kata kerja. Betul? Alright, thank you. Thank you Syazan. Satu pendapat. Yang lain? Ke saya setuju dengan yang di atas? Yang Islam huruf besar tu macam Islam pada kata nama. Alright. Jadi Islam yang huruf kecil tu adakah kita kerjakan apa yang Islam suruh? Alright. Okay, dia tak ada jawapan dia bukan dua-dua jawapan betul. Dia ada salah satu je yang betul. Macam mana? So, inilah fungsi kita nak buka Quran. Okay guys. So, jom kita lihat dekat mana Allah menggunakan perkataan Islam ini dalam Quran untuk kita faham apakah yang dimaksudkan dengan Muslim ataupun kita Islam. So, sama-sama kita buka surat. Surat pula. Aku dah lihat dah lidah aku. Okay. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Alright. Surah As-Saffat, surah yang ke-37. Surah 37. Kalau korang faham ke surah yang ke-37 ni maksudnya surah Al-Fatihah nombor 1, Al-Baqarah 2, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah. Kat mana nak tengok? Biasanya tepi nama surah dekat atas kanan. Tak tahu lah Quran yang percuma yang korang dapat tu ada tak tulis nombor surah Arif? Ada. Ada kan? Alright. So cuba cari nombor 37 dan kita buka ayat yang ke-102. Ataupun kalau siapa yang tak jumpa nombor surah terus buka muka surat 449. Alright. 449. Alamak, kita ada 11.10.
Extra time please. Alright, tak apalah, saya baca pula lah. Kita buka tengok ayat 102 dan 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 102. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين صدق الله العظيم. Allah. Syarif, dah Allah tu bacalah terjemahan sekali. Okay, boleh. Alright, thank you. 102, 103. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, yakni Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia iaitu Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Alright. Thank you. Jazakallah khair. Ya, So ni Syarif, terima kasih banyak. So ayat ni berkaitan kisah apa? Siapa boleh agak? kisah Peristiwa korban. Ya, mantap. Peristiwa korban. Peristiwa korban. Alah, ayat ni best tau, nak kena cerita panjang lah. Tapi tak apalah. So secara ringkasnya kan, kita tahu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim telah tinggalkan Nabi Ismail dalam keadaan masih lagi bayi bersama dengan isterinya Siti Hajar dekat padang pasir, tak ada apa, kering kontang, dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk tinggalkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar ketika itu. So basically what we can say is Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan dalam keadaan ayahnya tak ada di sisi. Setuju? yes. Alright. Dan ayah, seorang ayah, cuba bayangkan ayah yang jauh daripada anak. Is that a normal thing to do ataupun easy thing to do sebenarnya? Ayah yang berjauh dengan anak. Dua-dua susah kan? Dua-dua ayah, anak akan rindu, dan ayah of course lah dia rasa macam serba salah, akan merasa rindu untuk bersama dengan anak. So bila mana Nabi Ismail alaihissalam dah besar kan, falamma, macam mana ayat dia, ayat 102 tu? Nama hilang dah. Falamma balagha ma'u sa'ya, dan ketika mana Nabi Ismail tu dah besar kan, dah matang. So apa yang berlaku, cuba bayangkan, ayah, anak dah besar, Nabi Ismail dah besar, ayah dia baru balik, Nabi Ibrahim AS baru balik. Dan kemudian bila dah balik setelah sekian lama mereka berdua tak berjumpa, Nabi Ibrahim cakap apa dekat Nabi Ismail? Nak, aku nak sembelih kau. Boleh tak? Lebih kurang bahasa kita lah kan. Agak-agaknya kan, kalau kita ditempatkan dalam kasut ataupun kita ditempatkan dalam keadaan Nabi Ismail AS, mendengar permintaan ayah Nabi Ibrahim AS, agak-agak apa yang kita respon Faham ke soalan tu? Kita bangkang. Bangkang Kau dah lama tak ada kehidupan aku, dah tak ada dekat sisi aku, nak sembelih aku tiba-tiba. Dan sebagai seorang ayah yang lama tak jumpa anak, dan mungkin sebelum ini, mungkin lepas ni bila aku dah balik dapat jumpa Nabi Ismail, bolehlah aku nak bagi kasih sayang aku balik kan, setelah sekian lama dah tak ada dekat sisi dia kan. Tapi dapat pula perintah ni, Nabi Ibrahim AS pun mungkin akan rasa berat untuk minta perkara ini kan, sebab benda ni berat kan. Tapi apa respon Nabi Ismail AS? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin.
Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu. Engkau akan dapati aku ni antara orang-orang yang sabar. Not an easy thing to do. Dia bukan minta duit. Dia bukan minta apa. Dia minta nyawa. Dan apa statement Allah Subhanahu Taala tentang dua insan yang sangat-sangat hebat, sanggup untuk menggadaikan kepentingan peribadi, malah memberi nyawa. Seperti mana Nabi Ismail beri nyawa, apa statement Allah dalam ayat seterusnya? Falamma aslama. Falamma aslama. Please focus on the word aslama. Falamma aslama. Dan ketika mereka berdua, apa? Kalau ikut terjemahan, aslama tu, tolong sikit. Berserah diri. Thank you. Berserah diri. Aslama yuslimu islaman. Itu ikut saraf dia kan. So, apa kaitan kita nak tadabbur ayat ni dengan soalan yang kita tanya tadi? Islam ni kata kerja ke kata nama? So, kalau ikut kisah ni, agak-agaknya apa dia? Jawapan dia. Kata Kerja. Kata kerja. Kata kerja. Saraf. Kata kerja. Dan kata kerja yang Allah iktiraf Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS sebagai mereka ini berserah diri. Mereka inilah Muslim. Bukan waktu dia mengucap kalimah syahadah. Bukan waktu dia solat. Bukan waktu dia dibiarkan dekat padang pasir. Tapi Allah menggelarkan mereka falamma aslama, dan ketika mereka berdua berserah diri, tatkala mereka diminta untuk mengorbankan perkara yang paling besar, aset yang paling besar dalam diri mereka, seorang anak, nyawa, mereka bersedia untuk berserah diri. That is the moment yang kita adalah seorang Muslim. Dan ada beza. Salama membawa masuk sejahtera. Betul? Assalamualaikum, salam sejahtera. Beza orang yang buat satu perkara tapi dalam diri dia rasa macam nak melenting. Aish, ada member korang kejut untuk solat subuh. Mak ayah korang kejut korang untuk solat subuh. Korang macam, aduh, kenapalah time macam ni nak kejutkan aku? Dah lama gila dah main Among Us sampai 3 pagi. Tolonglah bagi dah masa aku nak tidur sekejap, contoh. Kan? Kita, walaupun kita bangun juga, tapi dalam hati kita memberontak. Aslama, dia bukan sekadar kita buat perkara tu, tapi kita sejahtera dalam hati kita. Okay? Dia bukan action saja, tapi kita yakin, kita sejahtera apa yang Allah buat ni, Allah minta aku buat, this is the best for me. Only when we fulfill these two matters, kata kerja dan kita sejahtera. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang Allah minta, kita rasa benda tu tak baik untuk diri kita. Dan apa yang kita nak, tapi Allah larang kita buat, kita rasa apa yang kita nak tu lebih baik. Untuk kita menjadi seorang Muslim, it needs the both of these things. Buat, and at the same time dalam hati kita, kita sejahtera. So dia berbalik pada diri kita semua. Balik pada you and me. Yang sebelum ni yang mungkin barangkali kita memahami Muslim adalah semata-mata bila mana kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan guys, bahkan kalau korang konsisten dalam program ini, next program adalah program yang kita namakan sebagai Syahadatul Haq dalam bahasa Arab dia lah. Iaitu syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, al-haq, syahadah yang benar. Saya biasa bagi pengisian tu just to share with you guys apa yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 days. Korang ready nak bagi 2 hari untuk memahami apa kalimah tu? Please PM kat tepi. Tapi subhanallah, sebelum kita memahami syahadatul haq, kita kena faham apakah maksud Muslim. Muslim ini bukan semata-mata kita beribadah, solat, puasa, haji, kita pergi kuliah, that's it. Sebab dalam konteks Nabi Ibrahim AS yang kita tengok dalam surah Safat ini, tak ada pun kaitan dengan ibadah. Dia hanyalah apa yang Allah minta kita buat, kita
falamma aslama, kita berserah diri. Dan kita hari ni dekat unit 10, dekat Jazz, bukan Jazz lah, dua-dua dah murtad daripada Jazz. Faris dekat MRSM Johor, Mio dekat murtad pergi MRSM PDRM. So apa yang berlaku, adakah kita dah menjadi seorang Muslim yang anything yang Allah minta kita lakukan, kita jadi aslama? Sehingga kan kalau Allah minta nyawa kita untuk disembelihkan, kita sanggup untuk beri seperti mana Nabi Ismail. I'm not saying nak minta korang bunuh diri guys, no. Tapi pada tahap yang Nabi Ismail alaihissalam bersedia untuk dikorbankan, itulah tahap komitmen yang Allah nak minta kita semua untuk kita sampai the level of us being a Muslim. Dan kita tahu kan penghujung kisah penyembelihan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, apa yang berlaku pada Nabi Ismail? Jadi ke sembelih tu? Tak kan? Itu adalah ujian untuk nak tahu sejauh mana Nabi Ismail alaihissalam ini seorang Muslim. And dia membuktikan perkara itu. Sehingga kan Allah maktubkan dalam Quran kisahnya untuk kita semua belajar daripada Nabi Ismail. Untuk menjadi seorang Muslim, sehingga kan kalau Allah minta nyawa sekalipun, kita sanggup untuk bagi. And what's more interesting sebenarnya kan, kenapa dari sudut seorang ayah lah kan, seorang ayah, kehilangan seorang anak is not an easy thing to go through. Dan kenapa saya sebut benda ni? Hai, siapa adik Faris kat belakang tu? Ingat tak nampak? Siap tau. So, apa yang berlaku? Kalau dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kisah di sebalik surah tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kehilangan seorang anak lelaki yang the only boy, the only son yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Dan benda tu sangat menyedihkan Nabi sehingga Allah turunkan surah ini. Tapi nak katanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedih kehilangan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta untuk dia sendiri sembelih anak dia. Can you imagine the strength yang Nabi Ibrahim ada untuk nak sembelih anak tu? Kita mungkin tak faham sebab kita tak ada anak kan. Tapi one day mungkin kalau kita dah besar nanti dan kita masih lagi bersama dalam circle ni, bersama-sama insya-Allah, kita lalui surah ini, mungkin kita akan we will have a better appreciation lah. Kita akan lebih menghargai lah ayat ini. So the point is dalam perbincangan ini, to be a Muslim guys is not only about our prayers, our solat, our fasting, our hajj. It's beyond that. Beyond. Kepatuhan yang tak mengira perkara, alasan. Dan apa yang kita kena patuhi tu? Apa yang kita nak kena ikuti? Apa yang kita kena berserah diri tu? Itu yang kita akan sama-sama bincangkan pada hari esok. Wah, nampak tak dia punya trivia dia? So, with that guys, sebelah suku, Daniel pun dah garu-garu mata, ngantuk. So insyaAllah, rasanya untuk malam ni cukup untuk kita nak sama-sama perhatikan, untuk kita bincangkan, untuk kita renungi bersama-sama kehidupan kita. Saya rasa saya sendiri tak menyentuh lagi pun part apa peranan kita sebenarnya sebagai seorang pemuda Islam, dan apa peranan kita untuk kita nak menghancurkan kebatilan tu tadi. It's just trying to macam saya sebut awal-awal tadi, nak menyedari realiti kita hari ni je sekarang. Nak menyedari realiti kita sekarang, apakah in the end kita ni memahami Muslim ini adakah disebabkan kita ikut apa yang orang buat, itulah Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah kita memahami untuk menjadi seorang Muslim ini cukuplah aku pergi kuliah, balik kuliah, buat apa yang aku nak, layanlah hiburan, layanlah apa yang aku nak sebagai penghibur, dan end up dapat sijil dan aku nak dapat kerja dan sebagainya, terus. Second thing. And the third thing is, adakah kita memahami Muslim ini semata-mata satu kata nama, hanya berada dekat IC kita, hanya dari sudut ibadah, ritual semata-mata? And the answer is wrong. Islam itu lebih daripada itu. Kita nak jadi seorang Muslim seperti mana yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Dan mungkin ada antara kita boleh bahaskan, alah boleh lah, dia Nabi, aku ni siapa je? Unit 10, ambil engineering. No. There is a reason why Allah SWT chose this story untuk letak dalam Quran.
Dan Quran, apa-apa yang dalam Quran, dia bukan semata-mata kisah. Dia adalah kisah untuk kita ikuti, untuk kita jejaki. Bukan semata-mata kisah. Itu yang dimaksudkan Qasas. Kan ada satu surah nama surah Al-Qasas. Dan Qasas kalau korang tengok dari sudut kamus bahasa Arab, Al-Qasas membawa maksud adalah kisah yang kisah untuk kita ikuti. Bukanlah kisah-kisah dongeng, bukan kisah-kisah yang kita selalu dengar kisah Nabi waktu kecil-kecil. Kisah Nabi Nuh, umat dia azab, kena tenggelam. Kisah ni, no. For our level guys, with our own maturity at your kind of age, dalam fasa kita bukan sekadar nampak kisah tu hanyalah kisah. Kita kena nampakkan kisah yang setiap satu yang Allah cerita dalam Al-Quran adalah kisah untuk kita turuti dan ikuti. Dan insya-Allah saya nak wasiat betul-betul lah, sebab esok saya tak ada bersama. Minta maaf sangat sebab ada program lain. Tapi if this would to be our last meeting together, that I would pray it will not, insya-Allah kalau ada masa lain, tolong sama-sama Daniel, Fawaz, siapa lagi, nak sebut seorang nama kat sini, Fawaz, Luqman, Syazan dan geng-geng Syazan yang lain, Syarif, Syafi'i, Uwais, everybody in here. Yang mungkin kali pertama kita berjumpa. It's so happy to be with you guys tonight. Tapi harapnya korang terus cekal, terus bersabar dengan circle ini. Terus cari circle-circle, bulatan-bulatan, petak-petak yang mengajak kita untuk memahami Quran. Yang mengajak kita untuk akhirnya merenungi kembali kehidupan kita. Yang bukan sekadar kita nak menghafal, no. Tapi kita nak memahami. If we really want to do some change in this world, nak menghancurkan kebatilan, kita nak create a better future for our later generation, kita kena come back to the Quran. Kita kena kembali kepada Quran, memahami peranan kita sebagai seorang pemuda Muslim. With that being said, thank you guys for your attention. Terima kasih banyak, sangat seronok dapat berbual, dapat mendengar, dapat melihat ketekunan semua orang. Masya Allah, thank you so much. Minta maaf sekiranya ada gurauan-gurauan yang tidak kena tempat. Saja nak menghiburkan di kala online ni, session ni memang kena banyak cerita-cerita sampingan, buat cerita-cerita sikit supaya kita semua fokuslah insya-Allah. So saya doakan semua dapat lagi teruskan perjalanan untuk esok hari dalam memahami peranan kita sebagai seorang pemuda Muslim. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Arif. Waalaikumsalam. Jazakumullah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Macam nak pengisian InsyaAllah moga-moga apa yang disampaikan tu betul-betul kita dapat hadam lah. Mungkin ada yang masih lagi macam tertanya-tanya apa sebenarnya pengisian yang nak cuba disampaikan daripada sesi kita kan. InsyaAllah banyak lagi sebenarnya mungkin poin-poin yang mungkin korang perlu tahu, yang kita orang as penganjur ni pun mengharapkan untuk sama-sama share benda ni. Kalau tengok mungkin secara ringkas lah tadi, setelah hampir 2 jam tadi, apa yang Bro Zaim tadi share tadi tentang kitaran robot, kitaran hidup manusia itu sendiri, dan macam mana kita nampak maksud sebenar seorang Muslim tu lah. Yang last kali tu apa yang menarik, kita cuba fikirkan yang mana bila mana kita nak menjadi seorang Muslim ni, ia tak cukup sekadar kita solat, tak cukup sekadar kita puasa, tak cukup sekadar kita zakat, haji and whatnot tu lah. Maknanya bukan sekadar ibadah saja. So mungkin peranan kita sebagai pemuda Muslim yang kita nampak sebelum ni, yang kita dah belajar sebelum ni daripada kita kecil, ya kita kena solat, kita kena puasa, memang betul kita kena buat benda tu, tapi what else peranan yang sepatutnya kita lakukan sebagai seorang Muslim. So benda tu yang mungkin tak semua orang tahu, ataupun mungkin tahu tapi tak semua orang betul-betul faham atau dalami lah. So that's it lah kot, insyaAllah. Hopefully semua masih lagi bersemangat untuk mendengar sesi ni. InsyaAllah malam pagi esok kita akan sambung.
dengan sesi. Kalau ikut tentatif kita akan start pukul 9.30 pagi. So hopefully semua tak terlajak lah esok pagi. Sebab biasalah esok weekend kan, hari Sabtu, so normal as a student kan, biasanya kalau tak ada kelas ni dia akan orang cakap apa, kodok lah bagi-bagi kan. So hopefully kita malam ni kalau boleh tidur awal supaya esok boleh bangun awal. Breakfast pun insyaAllah akan disediakan. Nanti Abang Aiman dan Abang Syahir akan bagilah orang kenal kan. So nanti esok Syahir akan bagi pukul apa makanan breakfast? 8.45 hingga 9. 9.30 kan start? Kita akan start semasa dalam Esok pagi esok pagi dalam 8.45 boleh ready lah untuk makan. Nanti Abang Syahir dengan Abang Aiman akan bagi makanan kat rumah masing-masing. So boleh makan and 9.30 kita akan start. InsyaAllah hopefully kita dapat something lah untuk esok. So so itu saja kot. Syukran. So jazakallah khair kepada semua. Jumpa lagi esok. InsyaAllah kita tangguh dulu pertemuan kita malam ni dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi guys, insya-Allah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, boh, jumpa lagi. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya apa-apa, saya tunggu sampai semua orang tak ada kat sini. So kalau ada apa-apa nak borak, tak ada kat sini je insya-Allah. Alright, silakan. Mantap. Biasanya tulis mantap ni tak ada komen lain. Mantap. Yalah.